Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Suara ke tak? Boleh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Katanya bab istiqbalil qiblah, bab pada menyatakan menghadap kiblat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya bab istiqbalil qiblah, bab pada menyatakan menghadap kiblat. Jadi antara syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Kaabah. Yang mana menghadap kiblat ia menjadi syarat sah kepada sembahyang ataupun ia menjadi kewajipan dalam sembahyang. Ia sabit dengan dalil daripada Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Dalil daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha, betul? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu ke arah ke pihak Masjidil Haram. Baik. Manakala kewajipannya dari ataupun sabit kewajipan daripada hadis adalah beberapa hadis, antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih bagi keduanya, dalam hadis yang dikenali sebagai hadis al-musi salatah, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada seorang sahabat yang tidak ataupun melakukan kesilapan dalam sembahyang dia, maka kata Rasulullah, idza kumta ila salah fa asbighil wudu. Kalau mu bangun kepada sembahyang, maka mu kena menyempurnakan wudu. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian hadapkan kiblat, maka takbir olehmu. Okey, berapa dah? Dua. Yang ketiganya adalah dengan ijma' ulama. Jadi kewajipan menghadap kiblat dalam sembahyang sabit dengan dalil daripada Al-Quran, sabit dengan dalil daripada hadis dan sabit dengan dalil daripada ijma' ulama. Kenapa ijma' ulama masih lagi disebut di sini sedangkan di sana ada dah dalil daripada Quran dan hadis? Kerana kadang-kadang ada disebut dalam Al-Quran sesuatu hukum, tetapi hukum itu dinasahkan. Hukum itu dinasahkan. Jadi apabila ijma' ulama mengatakan bahawasanya hukum itu begitu sebagaimana hak yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, maka bermakna hukum tersebut tidak dinasahkan. Okey, itu antara maksud daripada ijma' ulama yang disebutkan lagi setelah daripada Al-Quran dan hadis. Katanya wa huwa syartun li sihhatis salah, iaitu kembali kepada istiqbalul qiblah ialah syarat bagi sah sembahyang. Kita ada syarat wajib sembahyang dan kita ada syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat.
Antara syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat menjadi syarat kepada sah sembahyang bagi orang yang mampu. Tu kita kena ingat, bagi orang yang mampu. Manakala orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka tidak diwajibkan kepada dia menghadap kiblat. Maksudnya walaupun dia sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat, maka tetap sembahyang dia sah. Sebagaimana seorang yang sakit, yang terlantar, yang tidak boleh bergerak, tapi dia mempunyai wudu, apabila masuk waktu tidak ada seorang pun yang dapat membantu dia untuk menghadap kepada kiblat, maka dia sembahyanglah kepada mana arah yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Jadi dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka sembahyang dalam keadaan begitu. Sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah. Itu maksud wahwa syaratul li sihhatis salah, iaitu istiqbalul qiblah adalah syarat bagi sah sembahyang. Illa fi shiddatil khawfi wa naflis safar. Melainkan barulah menghadap kiblat tidak menjadi syarat bagi sah sembahyang adalah fi shiddatil khawf, pada bersangatan takut. Sama ada dalam peperangan ataupun selain daripada peperangan. Jadi biasanya perkataan al-khawf ataupun shiddatil khawf digunakan dalam peperangan. Tapi dalam permasalahan ini bukan hanya khusus untuk peperangan. Sama ada dalam peperangan ataupun selain daripada peperangan. Tetapi peperangan ke selain daripada peperangan ke, mesti sebab terjadi perkara tersebut adalah sebab yang diharuskan oleh syarak. Jangan sebab yang diharamkan oleh syarak. Maksudnya, ketika mana seorang tu dalam peperangan, dia tengah sembahyang, tiba-tiba musuh mari, maka tak ada masalah, tinggal lari dulu, nusuk dulu ke, lari dulu ke, nusuk dulu. Kalau zaman kita kan, zaman kita nusuk dulu, lari dulu, walaupun dada berpaling daripada kiblat, tidak menjadi masalah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau sekiranya mu takut, maka dalam keadaan mu sembahyang dalam keadaan mu berjalan ataupun menaiki kenderaan. Yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika dia menafsirkan ayat ini, dia kata lagu mana? Mustaqbilil qiblah atau ghaira mustaqbiliha. Sama ada mu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, itu maksudnya. Jadi dalam bersangatan takut. Kita buat contoh lain, kita buat contoh bukan dalam peperangan. Tengah-tengah semayang dalam hutang. Semayang dalam hutang, tiba-tiba tengah-tengah semayang bunyi babi kat belakang. Nak tengok. Babi tunggal pula. Atau bukan kat belakang, kat depan. Biar elok ah, nak mana kita tawakal. Ada boleh kita kena lagi dulu. Lagi duk nusuk celah dia, pokok sawit je. Tengok mari mana duk pandai-pandai lah. Cari lagi dulu ke. Dah batas semayang, tak ada masalah. Walaupun pergerakan yang banyak dimaafkan untuk kita dalam keadaan tersebut. Dan dimaafkan kita berpaling daripada kiblat. Sebab dia syiddatil khauf. Faham? Syiddatil khauf, kena tengok dia mati. Silap lagi belah mati. Dia dah kira kecil besar ni. Dah kira kecil besar kita ni. Daunnya segok dia. Yang kakoh pula, main babi tunggal pula. Ada taring panjang. Oi, takut kau. Baik. Dah takut Tuhan. Tak bukan. Allah Rabbi. Jadi kita dituntut untuk mengelak diri kita daripada jatuh ke dalam kemudaratan. Jadi lagi dulu. Ada batas semayang. Ada perlu semayang semula. Okey, selamat dah. Maka sambung balik semayang. Ada balik kiblat, sambung balik semayang. Tu illa fi shiddatil khauf. Yang pertama, yang keduanya wa naflis safar. Dan sembahyang sunat di dalam perjalanan. Sembahyang sunat di dalam perjalanan. Jadi apabila dia kata wa naflis safar, sembahyang sunat dalam perjalanan, maka dia nak hurah sikit masalah sembahyang sunat dalam perjalanan. Katanya falil musafirit tanafful. Maka harus bagi orang yang bermusafir. Lil musafiri khabar muqaddam. Lam dengan makna lam lil jawaz. Falil musafir ay fayajuzu lil musafiri, harus bagi orang yang bermusafir at-tanaffulu, melakukan sembahyang sunat rakiban, dalam keadaan dia berjalan, menaiki kenderaan, wa masyian, dan
dalam keadaan dia berjalan kaki. Jadi orang yang bermusafir, dia boleh melakukan sembahyang sunat dalam atas kenderaan dan dia berjalan kaki. Wa in qasura safaruh, sekalipun pendek, dekat permusafirannya, perjalanan dekat, tak cukup 2 marhalah pun boleh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang bermusafir, dia bermungkin kita bermusafir, dia bermusafir dia ada 2, ataupun kita bermusafir ada 2. Yang pertamanya bermusafir, yang mana safar kita saat ini tu safar yang jauh. Yang keduanya adalah safar yang pendek, yang dekat. Safar yang jauh iaitu safar yang cukup 2 marhalah. Safar yang boleh qasar sembahyang, 80 km lebih kurang. Safar yang dekat adalah safar yang tidak cukup 2 marhalah. Okey, boleh faham? Ada bab-bab yang tertentu diberi kelonggaran hanya untuk safar yang jauh. Sebagai contoh jamak sembahyang, sebagai contoh qasar sembahyang. Dan dalam bab-bab yang tertentu tidak dikhususkan safar yang jauh. Rukhsah ni dapat, tak kira safar jauh ke safar dekat boleh berlaku. Sebagai contoh masalah sembahyang sunat dalam permusafiran yang dilakukan oleh seorang yang bermusafir. Hal ni tidak disyaratkan perjalanan jauh, bahkan perjalanan dekat sekalipun boleh dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat dalam di atas kenderaan ataupun dia berjalan kaki. Dan ketika dia sembahyang sunat atas kenderaan ke jalan kaki ke, maka dia menghadap kiblat tidaklah menjadi syarat sah sembahyang. Tidak menjadi syarat sah sembahyang. Okey jelas. Cuma nanti kita akan kita baca sikit lagi, lepas tu kita akan huraikan sekali lagi. Cuma sebelum daripada kita baca, kita kena hurai juga wa in qasura safaru, sekiranya pendek oleh safarnya. Tapi dengan syarat dia nak pergi kepada suatu tempat yang mana tempat tersebut maksud dia, tempat tuju destinasi dia adalah tempat yang tidak lagi kedengaran azan. Okey, boleh faham? Tidak lagi kedengaran azan. Faham? Maksud dia tidak lagi kedengaran azan. Okey, katakanlah kalau azan sini, ini dulu. Dia dulu lebih kurang yang disebut oleh ulama fiqh lah, lebih kurang dalam satu batu lebih kurang dalam 1 kilometer lebih. Tak dengar lah. Tapi kita 1 kilometer lebih dengar. Masjid dengar orang, sebab kita pakai benda speaker. Dengar, dia bukan kira speaker, kira suara orang biasa. Tidaklah suara hak slow sangat, taklah hak yang maksudnya pertengahan, udara pun pertengahan, tak ada bisi bangor pun tak ada. Jadi dengar lebih kurang dalam satu batu ni lebih kurang dalam 1 km, 1.6 km, lebih kurang 1 km setengah lah. Jadi kalau kita sampai ke kat Sarang Burung, ataupun lebih sikit Sarang Burung, kalau kita straight ini lebih dekat Sarang Burung, maka ataupun kita kat Sipang nak masuk, kat Sipang nak masuk, lebih kurang sini sampai kat Sipang nak masuk. Jadi nak pergi beli nasi ayam dia jenis je. Okey, itu dipanggil safar. Dalam perjalanan naik kereta ke, naik motor ke, jalan kaki ke, maka boleh kita sembahyang sunat dalam keadaan kita atas kenderaan ataupun dalam keadaan kita berjalan, dan menghadap kiblat tidak menjadi syarat. Menghadap kiblat tidak menjadi syarat sah sembahyang sunat kita. Okey jelas. Nanti kita baca sikit lagi, lepas tu kita uras sekali lagi ya. Katanya fa in kana rakiban, maka jika ia orang yang menaiki kenderaan, jika adalah ia kembali kepada al-musafir rakiban, orang yang menaiki kenderaan. Kalau zaman kita kereta, zaman kita motor. Kalau dulu dak binatang zaman dulu. Kalau dia naik ke kenderaan, wa amkana istiqbaluhu wa itmamur ruku'i was sujudi fi mahmal. Tak ada. Bagi mana ya? Tak ada bagi. Saya tak ingat mahmal rasanya. Sebab kita anak itu mahmil. Kok yang anak ingat mahmal. Kesilapan.
Mahmal. Betul dah, segedu. Pada mahmal, segedu. Tahu tak segedu? Oh, tak tahu. Tahu tak Fendi? Oh, orang Arab Fendi. Segedu unta Fendi. Segedu unta. Tahu segedu unta? Unta kan dia buat macam kemoh atas unta. Tu dia panggil segedu. Segedu unta. Dan ada hak yang dia buat segeduk besar. Ayah anak ceritalah. Segeduk besar. Lepas tu apa yang kita nak segeduk besar, nak naik atas tu, dia kena duduk alik ni seorang, alik ni seorang. Duduk alik ni 2 orang, lekuk lah. Ayah nak cerita, dia cerita Tok Gaisin cerita ke dia. Gitu. Baik. Ni cara dululah. Dia tak ada faham mana segeduk, tak tahu. Tak ada segeduk-segeduk lalu ni. Jadi kalau sekiranya dia orang yang bermusafir, dia menaiki kenderaan satu, lepas tu dan mungkin boleh dia menghadap kiblat, istiqbaluhu, boleh menghadap, lepas tu itmamur ruku', dan boleh juga menyempurnakan rukuk dan sujud. Maksud dia boleh menyempurnakan rukuk dan sujud, boleh rukuk macam biasa, sujud macam biasa. Maksudnya kenderaan dia saat ni tu tinggi ya. Betul tak kita? Kenderaan dia tinggi. Baik, wa amkana istiqbaluhu wa itmamu ruku'i was sujud fi mahmalin, pada segedu, au safinatin, ataupun perahu. Safinah perahu lah, kapal. Kalau kita learn ni pula kapal terbang. Betul tak gitu? Ataupun kereta api, ataupun bah, trailer. Jadi benda yang boleh berdiri, boleh rokok macam biasa, sujud macam biasa. Ketika tu lazimahu, wajib dia melakukan hal tersebut, menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk dan sujud, mesti dia kena buat belaka. Yalah. Tapi wa illam yumkinhu lazimahu listiqbalu 'inda at-taharrumi faqat in sahul. Dan jika tidak mungkin, tidak boleh, wa illam yumkinhu, sani kan amkana istiqbaluhu, ni wa illam yumkinhu, tidak boleh untuk menghadap kiblat, untuk menyempurnakan rukuk, untuk menyempurnakan sujud. Lazimahu listiqbal, wajib dia kena menghadap kiblat 'inda at-taharrum, ketika takbiratul ihram faqat sahaja. Dia mesti kena menghadap kiblat ketika takbiratul ihram faqat sahaja. Tapi syarat in sahul, jika mudah. Kalau mudah lah. Kalau mudah. Lagu mana mudah? Bi an kanat waqifatan. Dengan bahawa adalah ia, kembali kepada adabah binatang. Binatang hak yang dijadikan kenderaan. Waqifatan, berhenti. Jadi kalau binatang berhenti, mudah lah. Mudah mana kita pusing tubuh kita. Hadap kiblat, tidak gitu. Wa amkanan hirafuh, dan mungkin dan boleh inhirafuhu, berpalingnya seorang kepada kiblat. Inhirafu al-musafir ay lil qiblah. Dia berpaling kepada kiblat. Maksudnya dia hak yang memalingkan diri dia kepada kiblat. Jelas tak? Au tahrifuha, ataupun memalingkan adabah. Sama ada dia hak yang berpaling kepada kiblat di atas kenderaan semasa takbiratul ihram, ataupun dia memalingkan kenderaan kepada kiblat. Jadi apabila dia memalingkan kenderaan kepada kiblat, jadi dengan dia ngadap kiblat. Hak tadi kenderaan dia paling ke tak? Tak, dia paling tubuh dia. Hak ni dia paling kenderaan. Tu mudah tu. Ketika tu wajib dia kena ada kiblat. Au sa'iratan, saat ni waqifatan kan, ataupun binatang saat ni tu, kenderaan saat ni tu sa'iratan, berjalan. Sahlatan, mudah. Berjalan. Lepas tu mudah. Sebab benda mudah, sebab dia kawal. Wazimamuha biyadi, dan tali kekangnya. Kalau kita tengok ni tali yang kita pegang ni. Kan dia ada tali kekang dia kan. Kalau tidak tali kekang, tali dia panggil. Tali tu lah, tali steering. Macam itu tali steering dia. Tali kekang, tali steering. Wazimamuha biyadi, di tangannya.
Jadi kalau kita kat ni kereta, ni steering duk kita. Jelah. Nampak kan? Kan ni? Nampak dah? Okey. Wa in syaqqa, dan jika syaqqa, masyaqqah, susah. Kan tadi katakan in sahul, al-istiqbal. Wa in syaqqa, mana syaqqa, susahlah ia al-istiqbal inda taharrum, menghadap kiblat ketika takbiratul ihram susah. Dah kan susah? Bi an kana ta'siratan, dengan bahawa adalah ia adabah asirah, payah. Payah nak pusing. Kalau kita kok kita bawa lori, tak power rank, bukan power steering. Allah, payah. Jalan batu pula. Jalan pak kita kan nak lawan arus. Jadi banyak-banyak kan payah kan. Contohlah. Au maqturatan, ataupun maqturah. Maqturah ni maksud dia diikatkan tali kekang dia di ekor binatang hak yang depan. Biasa tengok tak, unta berjalan berkawang. Rombongan unta jalan berkawang, seorang driver duduk depan, hak 2-3 ekor unta tiwak kan ni. Tali ni diikatkan belakang ni. Tali ni diikat belakang ni. Perasan tak gitu? Faham tak? Okey, ni unta. Okey, driver duduk depan tu, ada 2-3 ekor duduk belakang. Ami bawa 2-3 ekor. Umazi bawa 2-3 ekor. Sebagai contoh kan. Ni contoh je. Bawa 2-3 ekor. Kalau motor nak buat awan ni tak boleh. Ni kita kata unta boleh bawa 2-3 ekor. Lepas tu cara kan nak bawa 2-3 ekor. Hak duduk depan, okey bagilah. Steering pegang, kita pegang. Hak belakang saat ni tu, tali dia akan diikat di belakang hak yang depan. Ikat tali hak belakang di belakang hak depan tu, maka tu yang dinamakan sebagai benda maqturah. Itu sebagai maqturah. Jadi apabila tali dia hak di belakang diikat depan, jadi kita pakai steering tak? Hak yang duduk unta belakang tak pakai steering dah. Nak steering mana? Nak pusing mana? Nak pusing mana? Hak depan gini, kita jadi gitu. Nak pusing mana? Kena tarik punggung orang. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Jelas tak? Jadi ada dalam 4-5 ekor. Jahami hak kena jalan, Ami duduk depan lah. Dia hak lain tak ada dia duduk saja. Maizi duduk tidur belakang. Atas unta belakang. Faham? Jadi sekarang ni zimam dia bukan berada di tangan Maizi ya. Dan sebab kita ikat depan lah. Faham? Itu maksud maqturah. Kalau payah fala. Apa maksud fala? Ai tadi kan tadi dikata lazimahu. Ai fala yalzamuhu. Maka tidak wajib dia menghadap kiblat. Tidak wajib dia menghadap kiblat. Walaupun dalam takbiratul ihram. Okey, kesimpulan. Kita sebut sebagai contoh. Sebagai contoh, kita sebut sebagai contoh lah. Daripada sudut amalinya. Okey, kita nak bawa kereta. Kita bawa kereta nak pergi mana? Nak pergi ke masjid. Daripada sini ke masjid, nak cari ikan. Ataupun kita nak cari ayam. Nak cari meh. Cari daun kayu, nak cari rupuk, nepia untuk kambing. Jadi kita daripada sini ke masjid. Okey, sini ke masjid adalah jarak dia lebih dah daripada maksudnya keluar dah daripada kawasan. Kalau sekiranya azang sini, kawasan tu dengar lagi. Keluar dah, luar. Lebih daripada kawasan tu dah. Maksudnya lebih daripada 1,5 km lebih kurang kan. Dari sini ke masjid berapa kilometer? 8 ke berapa kilometer? Lebih kurang 6, 7. Okey. Jadi Amin, dia bawa van Kia Spectra nak pergi ke masjid. Okey, dia bawa. Okey, mudah. Mudah tak untuk dia menghadap kiblat? Mudah. Dia boleh pusing steering dia boleh. Sebab duduk tangan dia mudah, tak payah. Tapi kalau Amin pegang steering, Humaizi duduk belakang. Humaizi nak sembahyang. Okey, mudah tak Humaizi nak hadap kiblat? Balik pusing badan mudah tak? Faham? Balik pusing badan mudah tak? Tapi kalau dalam bank tu, Fendi duduk sini, Humaizi duduk sini, pernah katak gitu.
Tubuh besar saja duduk. So ada dami. Ugatuk maizi. Boleh tak ada pusing? Tak boleh dah. Okey. Kalau mudah ada kiblat, maka wajib ada kiblat pada takbiratul ihram sahaja. Pada takbiratul ihram sahaja. Kalau mudah. Kalau payah, tak wajib ada kiblat sampai ke takbiratul ihram sekalipun tidak wajib ada kiblat. Okey, nampak? Jelas kan? Lepas tu dalam permasalahan rokok dan sujud. Kalau mampu dia menyempurnakan rokok seperti biasa, sujud seperti biasa, maka wajib dia kena rokok dan sujud seperti biasa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk rokok dan sujud seperti biasa, maka cukup dia isyarat. Cukup dia isyarat. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni yang dia akan kabur. Cukup dia isyarat saja rokok dan dia isyarat saja sujud. Nampak kan? Okey. Jadi wajib hadap kiblat ketika takbiratul ihram jika mudah untuk menghadap kiblat. Sama ada dengan memusingkan kenderaan kepada kiblat ataupun kita memusingkan tubuh kita kepada kiblat. Hak yang disyarat dalam takbiratul ihram jika mudah. Kalau payah, maka dalam takbiratul ihram pun tidak diwajibkan. Okey, jelas kan? Macam biasa lah. Dah gerak banyak dimaafkan. Gang steering. Lepas tu masuk biar. Dimaafkan. Gerak banyak dimaafkan. Okey, saat ni naik kenderaan. Yang keduanya, berjalan kaki. Kan tadi kan kabur jalan kaki kan? Jalan kaki. Jalan kaki sama je. Nak pergi jalan kaki, nak pergi Kedah, nak pergi masjid. Jalan kaki je. Nak pergi masjid dapat fadilat lebih sikit jalan kaki. Faham? Payah dah nak jalan kaki. Tapi ada tengok orang atau video baru ni, seorang pokcik tu dia jalan kaki. Orang ajak naik kenderaan tak ambuh naik kenderaan. Ngeleng jalan kaki. Payah ha? Memang payah. Payah. Tak ada motor cari tu. Yang penting kereta buruk bawa juga. Sebenarnya ada kelebihan fadilat tersendiri bagi orang yang berjalan kaki pergi ke masjid. Baik. Jadi jalan kaki dia nak sembahyang sunat ketika dia jalan kaki, boleh ke tak boleh? Hukum dia adalah dibolehkan. Cuma apa yang diwajibkan kepada dia adalah kena akad takbiratul ihram, kena menghadap kiblat dalam takbiratul ihram. Orang jalan kaki boleh tak dia nak rokok seperti biasa, sujud seperti biasa? Boleh. Jadi mesti dia kena rokok dan sujud seperti biasa. Allahu Akbar jalan. Masa qiyam dia boleh jalan. Masa i'tidal dia boleh jalan. Masa tasyahud dia boleh jalan. Dah tasyahud dah duduk. Jalan. Okay, batal tak sembahyang juga banyak dimaafkan bagi dia. Jelas kan? Dan ini di antara sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sembahyang di atas sunat di atas kenderaan. Rasulullah ketika dia bermusafir, dia sembahyang sunat di atas kenderaan. Dan ini di antara sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Maka kita kena hidup. Kita cuba hidupkan sunnah ini. Kalau bawa kereta boleh tengok handset, boleh balas WhatsApp. Lambat jumpa lampu isyarat, buka handset, buka WhatsApp sampai kau orang belakang ping sokmo. Dah hijau dah gerak lagi. Layang ah. Kenapa kau tidak boleh kita menghidupkan sunnah Rasulullah sembahyang di atas sunat di atas kenderaan. Sembahyang sunat di atas kenderaan. Ini bab sembahyang sunat sembahyang fardu lain. Sembahyang fardu lain. Sembahyang fardu ada perbincangan lagi. Sebab Rasulullah apabila sembahyang fardu Rasul akan turun daripada kenderaan. Rasul tidak akan sembahyang di atas kenderaan. Rasul akan turun daripada kenderaan. Hal itu disebut dalam beberapa hadis. Baik. Katanya wayumi'u ila maqsidih. Wayumi'u dan dia isyarat. Isyarat dia isyarat wayumi'u dan isyaratlah ia al-musafir. Isyarat maksud dia isyarat. Isyarat ni bukan buat sungguhlah, isyarat je. Isyarat dengan tunduk sikit. Bukan buat rokok seperti biasa, sujud seperti biasa, hanya isyarat.
Isyarat ila maqsidihi. Hadap kepada maqsidnya. Hadap kepada maqsid mana? Tempat tujunya. Faham? Tempat tuju ke masjid, gini ke masjid. Kiblat ke mana? Kiblat ke sini. Isyarat menghadap kepada tempat tuju. Dia nak pergi mana? Destinasi di mana? Hadap kat nuah. Isyarat hadap kat nuah. Isyarat bi ruku'ihi wa sujudi. Diisyarat dengan rokoknya dan sujudnya hingga kepada maqsidnya. Faham? Jadi ketika dia rokok, ketika dia sujud, diisyarat, tapi dia menghadap ke mana? Menghadap kepada maqsidnya. Apa makna maqsid? Tempat tuju. Maqsid adalah isim makan. Isim makan. Maqsid. Baik. Cakap kita tempat tuju kita ni adalah destinasi yang kita tuju itulah. Betul tak gitu? Katanya wayajibu kaunuhu akhfad. Dan wajib dan wajib kaunuhu, keadaannya, keadaan sujud akhfad, lebih rendah daripada rukuk. Dia wajib keadaan sujud lebih rendah daripada rukuk. Maksudnya wajib sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Kerana begitu hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, yang mana kata Jabir, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasulullah mengutus aku dalam suatu hajat. Fajitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq. Maka aku datang, sedangkan ketika aku datang Rasulullah sembahyang di atas kenderaannya dalam keadaan dia menghadap kepada masyriq. Matahari naik, kita ada masyriq, kita ada maghrib. Lepas tu was-sujudu akhfadu minar ruku'. Sujud Rasulullah lebih rendah daripada rukuk. Jadi kalau kita bawa setengah kata Allahu akbar, ya biar nampak depan Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tapi biar nampak depan. Ada nampak depan, tengah bawa faham mana tak tahu. Faham mana sudah-sudah kubur dah. Jadi takut gitu. Jadi biar nampak gitu. Biar nampak kau celah tu tak apa kau celah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Gitulah. Buat gitu. Banyak rakaat nak sampai ke ketel tu. Setengah jam kau. Berapa rakaat? Banyak rakaat. Ada 20 rakaat nak sampai ketel. Mana? Duha dah 11 rakaat. Ketel balik pula. Jadi wali lah. Tiap-tiap hari je wazi. 50 rakaat pergi. Balik pula 50 rakaat. 100 rakaat. Allah Rabbi. Katanya wala yajibu ghayata wus'ihi, dan tidak wajib sujud saat itu penghujung kemampuannya. Dia taklah siapa kepada wajib kita rendahkan kepala kita masa sujud saat itu sehabis-habis rendah. Ada wajib gitu. Faham tak? Yang penting lebih rendah daripada rokok. Jangan aku boleh rendah lagi. Ada wajib gitu. Itu maksud dia wala yajibu, wala yajibu, dan tidak wajib tunduk pada sujud tu sehabis-habis kemampuan. Maksudnya tidak wajib dia merendahkan kepadanya ketika sujud penghujung kemampuannya. Bahkan mencukupi kadar yang dikatakan tunduk yang dapat membezakan di antara tunduk rokok dan tunduk sujud. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Kalau rokok kita rokok gini je. Ni kita duduk Allahu akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, rendah sikit daripada rokok, boleh dah. Habis. Dan kalau boleh tahan, nak kata boleh. Boleh tahan.
Lesen boh, lesen. Atau baca tahiyat ku, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Dia cakap biasa saya. Nak gimana ni? Allah Rabbi. Wala yajibu ghayata wus'ihi. Wala wad'ul jabhati 'ala ad-dabbah. Begitu juga tidak wajib meletakkan jabhah, meletakkan dahi 'ala ad-dabbah, di atas kenderaan. Dia dabbah binatang, kenderaan lah. Adakah wajib meletakkan dahi di atas kenderaan sebagaimana masa kita sujud tu wajib kita letak dahi di atas lantai? Adakah wajib letak dahi? Kalau kita kat atas kereta, wajib ke letak dahi atas steering? Wajib ke letak dahi atas steering? Tak wajib. Tapi falau takallafahu jaz. Sekiranya mana? Takallafa ni dia nebeng maksudnya dia membebankan diri dia untuk meletakkan dalam meletakkan dahi di atas kenderaan, hukum dia adalah jaza. Takallafal musafir, kembali kepada wad'al jabhati 'ala dabbah, jaz, harus. Okey, hukum dia tak wajib. Hukum dia tak wajib. Tapi kalau dia tebang, letak juga boleh ke tak? Kang kata tak wajib kan? Dan kalau dia tebang letak juga boleh ke tak? Harus je, tak ada masalah. Cuma tak wajib lah. Jelas tak? Kalau dia tebang dia letak ke tidak, takkan lafaz tebang. Tebang itu hang bahasa Terengganu kan? Memaksa, membebankan diri dia untuk melakukan hal tersebut, maka hukum dia adalah harus. Okay, habis. Tu orang naik kenderaan. Lepas tu ni orang berjalan kaki pula. Wal mashi yarka'u wa yasjudu 'alal ard. Orang yang berjalan kaki, yarka'u, dia rokok, wa yasjudu, dan dia sujud 'alal ardi, di atas tanah. Bumi atas tanah. Wa yamshi fil baqi, dan dia berjalan fil baqi, pada hak yang berbaki lagi. Jadi maksud al-baqi adalah qiyam, i'tidal. Sebab i'tidal macam hukum qiyam dan tasyahud. Itu yang dimaksud dengan baqi. Dia boleh berjalan. Dia berjalan dalam tasyahud ada. Tasyahud dalam keadaan berdiri. Pelik tak pelik. Pelik mu tak biasa buat. Pakat buat. Baru tak biasa pelik. Sebab sembahyang sunat ketika bermusafir dia berbeza dengan sembahyang sunat ketika kita berada di kampung, ketika kita berada di rumah. Okey je dah. Okay, habis. Katanya wa yushtaratu istiqbalu fil ihrami war ruku'i was sujudi faqat. Dan disyaratkan menghadap kiblat pada takbiratul ihram dan rukuk dan sujud sahaja. Masa dia nak rokok macam biasa, saat ni ada kiblat. Faham? Masa dia nak sujud saat ni macam biasa, ada kiblat. Masa dia jalan ada kiblat ke tak? Nak ada kiblat mana tak siapa? Dah kiblat kat nu. Dia nak pergi kat nu, kena jalan undur itu. Mana pelik jalan undur pergi Agustang. Orang tu mana jalan Agustang tau? Oh, dia ada pengasak pakai pergi Agustang aje. Ada jalan biasa macam biasa. Kiblat dia adalah maksud dia, tempat destinasi itu kiblat dia. Faham? Dan dia kiblat asal ke sana. Tapi oleh kerana nak pergi sana, jadi kiblat dia ke sana. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi sana, dan dia tidak boleh berpaling dada dia daripada
pehok ataupun daripada arah yang dia nak pergi kepada arah yang lain. Faham? Jadi kiblat dia sekarang ni adalah arah yang dia nak tuju. Tu kiblat dia. Dan kalau dia pusing daripada kiblat dia, maka batal. Kau ni pergi pusing kau ni tak setara. Maksudnya tengok. Oh, gajah kat gerik. Oh, gajah. Dia pusing daripada arah dia nak pergi. Maka batal sembahyang dia sebab dia lari daripada kiblat dia. Melainkan kalau dia pusing kepada kiblat asli. Dia tidak pusing kepada kiblat asli. Tak batal. Dia maksud dia sini. Straight gini. Kiblat asli sana. Dia pun jalan-jalan, dia pun nampak ada benda. Dia pun pusing. Tubuh dia. Faham? Ke kiblat asli. Ada batal. Tapi kalau pusing kat nu, batal. Okey, boleh faham. Katanya wa yushtaratu dawamu safarihi wa luzumu jihati maqsidihi illa ila al-qiblah, dan disyaratkan berkekalan safarnya. Sebab dia dimaafkan dia tidak menghadap kiblat adalah ketika dia bermusafir. Sembahyang sunat ketika dia bermusafir. Jadi apabila sampai kampung dah, ataupun dia telah berniat untuk bermukim di satu tempat lebih daripada 3 hari, 4 hari ke atas, maka ketika itu tidak lagi dinamakan dia sebagai orang yang bermusafir. Maka pada ketika itu wajib dia kena menyempurnakan. Kalau dia tengah sembahyang, wajib dia menyempurnakan sembahyang itu seperti biasa. Jelah. Wajib dia kena menyempurnakan sembahyang tersebut seperti biasa. Dia bawa kenderaan, dia pun sembahyang. Rakaat pertama lepas Fatihah baca surah Baqarah sebab nak mengulang. Dia kalau orang ambil berat tentang Quran ke tentang hafalan, memang dia akan mengisi ruang-ruang kosong dengan hafalan, dengan ulang Al-Quran. Dengan ulang Al-Quran. Dan ingat masa nak ngapa matang dulu pun, orang ajak pergi mana pun, kita duk bobek atas motor. Duk bobek-bobek, kita ngulang. Jadi orang ngapa Quran, dia nak ngulang Quran. Jadi nak ambil pahala lebih besar adalah ngulang Quran dalam sembahyang. Faham? Jadi rakaat pertama baca surah Baqarah, rakaat kedua baca surah Al-Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa, rakaat yang keempat Al-Maidah. Habis ada mejang, lebih kurang. Di mejang. Tiba-tiba, siapa ada terbeluh. Hang di mejang, lebih daripada tu dia. Di mejang siapa ada sana? Siapa ada? Sana bukan kampung dia sini. Siapa ada destinasi yang dia nak tuju? Asalnya nak duduk sana 2 hari je. Siapa sana? Dia mari mikir dalam bayang. Duduk puluh hari lah sini. Nanti dia balik. Contoh. Maka apabila dia berniat untuk bermukim pada satu tempat tersebut, ketika dia sampai tempat itu, lebih daripada 4 hari, lebih daripada 3 hari, 4 hari ke atas, maka putus safar. Jadi apabila putus safar dia dalam sembahyang lagi, maka wajib dia kena buat seperti biasa. Okey, boleh faham? Sempurnakan sembahyang sunat dia seperti biasa. Kerana rukhsah, kelonggaran yang diberikan kepada dia adalah ketika dia seorang yang bermusafir. Sekarang ni dia bermusafir ke tak lagi? Tak dah. Maka dia kena mengambil hukum asal. Kita maksud dia. Katanya, dan disyaratkan juga luzumu jihati maqsidi. Lazim kena tetap pihak arah, tu arah. Dia tidak arah. Kalau kita ada arah mana ni? Kita nak Allah Rabbi. Ngatuklah ni. Benda jihad makna benda? Arah. Dan disyaratkan tetap arah maksudnya, maksud tempat tuju dia. Tadi kita cerita lagi. Mesti syarat gitu. Syarat kita kena tetap arah kita nak pergi ke mana. Baik. Illa ilal qiblah, melainkan kepada kiblat boleh je kita pusing.
Kalau nak pusing, pusing kepada kiblat. Kalau pusing selain daripada kiblat, maka tak boleh. Sekarang ni kiblat dia adalah jihah maqsidnya. Kiblat asal adalah Kaabah. Maka apabila dia hadap kepada jihah maqsid dia, dia tidak boleh pusing ke arah lain, melainkan hanya ke arah kiblat asal. Jelas tak? Fa in balagha fi athna'iha manzilahu aw maqsidahu, maka jika sampailah ia pada tengahnya sembahyang, manzilahu, kediamannya, sampai kapur dah, au maqsidahu, ataupun maqsidnya, tempat yang dia tuju, au baladan, ataupun suatu tempat, suatu negeri, suatu tempat, wa nawal iqamata fi, dan dia berniat bermukim di tempat tersebut, di maqsid ianya ataupun di balad ke, tak kira lah. Ketika itu wajib itmamuha, wajib menyempurnakan sembahyang sunat itu bi ruku'in, dengan rakaat, wa sujudin, dan sujud. Sempurna ni maksudnya tak boleh isyarat dah. Kan tadi kena isyarat kan? Kalau dia boleh tak isyarat, tak boleh dah. Itu maksud wajib. Dia menyempurnakan sembahyang sunatnya dengan rakaat dan sujud. Menyempurnakan ni adalah lawan bagi isyarah. Tadi isyarat, kita tidak menyempurnakan rakaat dan sujud, kita isyarat je. Kalau ni wajib kena menyempurnakan sembahyang dia dengan rakaat dan sujud, wastiqbal, dan menghadap kiblat, wa 'alal ardi, atas dan di atas bumi, aw dabbatin waqifah, ataupun kenderaan yang berhenti. Tak boleh jalan dah. Ada apa ada sudah lagi, kita musi dulu, tawah dulu, musi. Tak boleh. Kena berhentikan kenderaan. Lepas tu ataupun tunggu di atas tanah. Seterusnya katanya, waman hadaral ka'batah lazimahu istiqbalu 'ainiha falau istaqbala al-hijrah aw kharaja ba'du badanihi 'anha lam tasihha illa an yamtadda saffun ba'idun fi akhir al-masjid al-haram walau qarubu la kharaja ba'duhum fa innahu yasihhu lil kull. Katanya, waman hadaral ka'bata, barang siapa yang hadirlah ia akan Kaabah. Maksudnya dia ada di sana, di Masjidil Haram. Tahun ni tak lagi wajib pula tahun ni. Agak-agak tahun depan pula insya-Allah. Lazimahu istiqbalu 'ainiha. Lazim, wajib akan dia menghadap ainnya, ain kiblat. Dia tidak memada menghadap pihak kiblat. Wajib dia menghadap ain kiblat. Ain kiblat ni maksudnya diri kiblat. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu depan. Kita sambung ni, waman hadaral ka'bata lazimahu istiqbalu 'ainiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.